Hai, Assalamualaikum semua. Saya Konita Afia Faizi Faizul, pengacara TV PSS, TV TM2 Stegma 2 Besut Terengganu. Jom ikut saya dengarkan sebuah cerita. Membeli lokan di pinggir kota, bawa berlayar ke Inderagiri. Sudilah kan mendengar cerita saudagar dengan tongkat sakti, tajuk diberi. Di dalam sebuah kampung, tinggal dua orang saudagar. Seorang bernama Awan Jambul dan seorang lagi bernama Uda Buyung. Mereka berdua bersahabat baik. Namun begitu, dalam diam-diam sebenarnya, bersarang rasa iri hati Awan Jambul melihat kejayaan Uda Buyung. Pada suatu hari, Uda Buyung mengajak isterinya Sri Dewi berkunjung ke rumah Awan Jambul untuk berkenalan dan menjokai kepada isterinya. Dengan rasa senang hati, Awan Jambul bersetuju menerima kedatangan sahabatnya. Dalam diam, Awan Jambul telah merancang untuk mengenalkan Uda Buyung. Kawan-kawan, apabila sampai di rumah Awan Jambul, mereka disambut dengan mesra. Dengan wajah yang ceria, Awan Jambul memperkenalkan isterinya yang bernama Mayansari kepada Uda Buyung dan Sri Dewi. Apalagi kawan-kawan, terkejut Uda Buyung dan Sri Dewi apabila melihat isteri Awan Jambul yang sangat tua. Tetapi mereka hanya mendiamkan diri sahaja. Sebenarnya, perempuan tua itu ialah neneknya. Manakala isterinya yang sebenar telah disembunyikan dalam gulungan tikar di biliknya. Dengan wajah selambar, Awan Jambul minta diri untuk masuk sekejap dengan diikuti oleh neneknya. Di biliknya, Awan Jambul menyembunyikan pula neneknya dan mengambil tongkat semampunya lalu memukul isterinya yang berada dalam gulungan tikar itu. Apalagi kawan-kawan, isterinya pun berpura-pura menjerit sambil meminta tolong. Isterinya berteriak dengan sekuat hati kerana kesakitan. Uda Buyung dan Sri Dewi, insan baik budi pekerti, tidak terlintas di dalam hati, ditipu Awan dan Mayansari. Kawan-kawan nak tahu apa yang terjadi selepas itu? Ya kawan-kawan, Uda Buyung dan Sri Dewi berasa kasihan terhadap Mayansari. Sri Dewi memuji Awan Jambul agar jangan memukul isterinya. Sambil tersenyum, Awan Jambul beritahu dia bukan menzalimi isterinya, tetapi ingin menjadikan isterinya lebih mudah dan jelita dengan memukul menggunakan tongkat saktinya. Kemudian, Awan Jambul membuka gulungan tikar. Maka, keluarlah isterinya yang cantik jelita itu. Dengan megah, Awan Jambul beritahu isterinya menjadi cantik kerana tongkat saktinya. Malam hari pasang pelita, duduk menyusun bunga seroja. Mayansari semakin jelita, Uda Buyung rasa teruja. Apalagi kawan-kawan, Uda Buyung juga ingin menjadikan isterinya lebih muda dan jelita. Dengan penuh harapan, Uda Buyung meminta untuk ditukarkan semua keundangannya dengan tongkat sakti tersebut. Dengan gembira, Awan Jambul setuju. Selang berapa bulan kemudian, Awan Jambul berjumpa dengan Uda Buyung dan isterinya. Alangkah terperanjatnya Awan Jambul bila melihat Sri Dewi yang semakin jelita. Dia memuji kecantikan isteri sahabatnya itu. Uda Buyung beritahu isterinya menjadi cantik kerana tongkat sakti Awan Jambul. Awan Jambul berasa hairan kerana tongkat itu bukannya tongkat sakti. Tiba-tiba timbul keinginan di hatinya untuk memiliki kembali tongkat tersebut. Tanpa berfikir panjang, Awan Jambul minta untuk menyerahkan kembali tongkat tersebut untuk ditukarkan dengan seuncang wang emas. Dengan senang hati, Awan Jambul menyerahkan kembali tongkat tersebut. Sepanjang perjalanan pulang, Awan Jambul memasang angan-angan untuk memikat puteri raja bila dirinya menjadi muda dan kacak. Sesampainya di rumah, Awan Jambul menyuruh isterinya untuk memukulnya dengan sekuat hati.
Mayasari kebingungan kerana tongkat itu bukannya tongkat sakti. Namun, setelah didesak oleh awan jambul, Mayasari terus memukul dengan sekuat hati. Awan jambul menjerit kesakitan. Awan jambul tetap tidak berubah menjadi muda. Akhirnya, awan jambul jatuh sakit dan tidak dapat berniaga lagi. Kawan-kawan nak tahu apa yang berlaku seterusnya? Uda Buyung menjadi semakin kaya dengan wang emas yang diperolehinya. Dia dapat melebarluaskan lagi perniagaannya. Begitulah berakhirnya kisah saudagar dan tongkat sakti. Orang yang tamak selalu rugi. Kawan-kawan, pengajaran yang dapat kita petik dari kisah ini ialah: pertama, kita perlulah bersyukur dengan kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Kedua, kesetiaan kepada kawan perlu ada dalam diri. Ketiga, sifat tamak perlu dibuang dari dalam diri setiap insan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saja untuk hari ini. TVPSS, TVTM2, pencetus inovasi masa kini.